Okey, Assalamualaikum dan hai. Anda sekarang berada di dalam siaran Puaka. Sebelum aku teruskan untuk bercerita, so aku nak berterima kasih kepada siapa-siapa yang dah subscribe, dah like ataupun share ataupun dah tekan bell notification. So aku ucapkan ribuan terima kasih. Untuk tidak membuang masa, so aku akan mulakan episod pertama siaran Puaka, iaitu bertajuk Penanggal. Kisah pertama berlaku sekitar tahun 90-an, di mana usia aku baru menjejak umur 20 tahun. Budak-budak zaman tu mana ada gadget bagai. So aktiviti kebiasaan adalah melepak, ada gitar sebiji dua, kalau ada duit pun baru dapat beli air dan jajan untuk melepak. So, nak dijadikan cerita, pada satu malam tu aku berada di rumah. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Zaman tak ada YouTube, tak ada TV 24 jam. Apalagi, memang bosannya amat lah aku. Dengan senyap, aku keluar dan berjalan menuju pot lepak kita orang. Tak jauh, cuma depan kampung je. Dari jauh aku dah nampak member-member duduk di tengah jalan simpang depan kampung. Ada yang duduk bersila atas jalan, ada yang duduk atas motor sambil motor ditongkatkan. Dan agak ramailah berbudak lepak. Seingat aku ada dalam 8 hingga 10 orang. Macam yang aku cakap tadi, lepak kena ada gitar, kena pula jajan ataupun kuaci. Layan borak dan loya buruk boleh sampai subuh. Dalam setengah jam aku lepak dan borak dengan member, tiba-tiba aku rasa tak sedar hati. Tak pula aku fikir bukan-bukan, cuma tak selesa pula rasa nak melepak. Apalagi aku belah dan tinggalkan member-member. Dia bising lah. Datang kejap, lepas tu belah. Aku pekat kaki ingat je. Entah, aku pun tak tahu kenapa aku rasa tak sedar hati. Dipendekkan cerita, besok pagi-pagi aku dah bangun. Macam biasa, aku pergi cari member kat pot. Pagi macam ni biasa memang dah ada bersidai budak-budak kat pot lepak. Sebab kebiasaan pagi macam ni, kita orang lepak kejap, kemudian mandi sungai. Itulah aktiviti kita orang. Tapi sampai je dekat pot, budak-budak tak ada. Motor ada, botol air dan buku jajan bersepah. Seorang pakcik yang rumah berdekatan kat situ keluar dan mula bising-bising. Aku pun pelik, apa pasal motor ada, orang pula tak ada. Aku kemas dan buang sampah. Lepas tu tunggulah member aku datang seorang-seorang. Yang datang yang mempunyai motor je. Seingat aku 3 biji motor yang tinggal kat situ. Aku tanya apa hal. Budak-budak ajak lepak tempat lain untuk cerita. So, kita beredar lah ke pot lain. Sampai pot lain, member mula cerita. Lepas aku balik, dia orang teruskan je melepak dan melalak. Tapi tak lama lepas tu, ada seorang member ni, aku namakan sebagai Man je lah. Man nak minum air. Lalu dia togakkan je air dari botol. Tiba-tiba dalam keadaan menunggak tu, dia terpandanglah ke atas tepat ke pokok kelapa. Man tak ada pandangan, cuma dia terus panggil semua member untuk tengok atas pokok kelapa tu. Lalu semua yang ada kat situ mendongak dan lihat ada sesuatu seperti kepala dan organ terbang mengelilingi pokok kelapa tersebut. Dari cerita kawan aku ni, semua mereka melihat makhluk tu agak bercahaya sedikit. Dan kerana itu mereka semua jelas dapat lihat rupa makhluk tersebut. Tiba-tiba, makhluk tu berhenti berpusing dan kemudian terbang menjunam ke arah budak-budak ni. Dia orang apa lagi, cabutlah sampai tak cukup tanah. Itulah sampai motor pun tak sempat nak bawa lari. Semua cabut balik rumah. Selepas kejadian itu, kita orang agak lama tak melepak tengah-tengah malam dekat pot tu. Lepak pun kat rumah yang mana mak bapak dia orang sporting atau tak ada rumah masa tu. Beberapa member demam selepas kejadian tersebut. Aku pula benar-benar bersyukur kepada Allah yang gerakkan hati aku untuk pulang malam tu dari melepak. Baiklah, selesai sudah cerita pertama berkenaan penanggal bagi episod pertama ini. Untuk cerita yang kedua pula, aku dapat cerita ini daripada seorang
orang tua yang aku kenali sebagai nama Wak Sanusi. Wak Sanusi bekerja sebagai buruh bidaan bersama dengan 2 lagi anak lelaki beliau. Mereka adalah pekerja dari Indonesia yang mencari rezeki di negara kita ni. Wak Sanusi ni sudah berumur, memang nampak tua, tapi kudrat dan tenaga Wak Sanusi memang mengalahkan orang muda. Aku pula kenal Wak Sanusi semasa aku menyewa sebuah bilik, dan kebetulan beliau dan anak-anak menyewa di bilik sebelah. Masa tu diorang dah tak kerja dengan syarikat pembinaan, malah dah ambil kontrak secara kecil-kecilan dan bekerja sendiri. Okey, kita kembali ke cerita semula. Semasa kejadian, pakcik dan anak-anaknya masih menjadi buruh bidaan di tapak pembinaan yang secara otomatiknya dia orang tinggal di rumah kongsi ataupun rumah papan untuk pekerja. Lokasi tak perlulah aku nyatakan di sini. Kejadian berlaku pada tengah malam, di mana rumah kongsi Wak Sanusi ni paling hujung, dan kerana itu di bahagian luar dinding rumah tersebut Wak Sanusi pasang dawai untuk jemuran baju. Nak dijadikan cerita, dawai yang Wak Sanusi guna ni adalah dawai kawat yang berduri. Entahlah, aku anggap mungkin masa tu dawai kawat tu je yang ada kot. Pada masa tersebut, angin kuat bertiup ditambah dengan kilat dan hujan renyai-renyai, seolah-olah nak ribut gamaknya. Wak Sanusi dan anak-anak sedang berehat di dalam rumah, namun dengan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi dentuman di dinding. Kuat, seperti dinding yang dihentak bertalu-talu. Wak Sanusi terus keluar dan menjenguk. Alangkah terkejutnya Wak Sanusi. Yang menyebabkan bunyi tersebut adalah makhluk penanggal yang ususnya tersangkut di dawai ampaian mereka yang diperbuat daripada dawai kawat tadi. Berputar-putar penanggal tersebut nak lepaskan diri, dan itulah yang menyebab bunyi dentuman bertalu-talu di dinding rumah mereka. Wak Sanusi tak menunggu lama. Dia kembali ke dalam rumah dan capai parang. Anak-anaknya pun ikut sama. Saat kembali di luar, penanggal masih berputar-putar dan tersangkut di ampaian itu. Allahu Akbar! Wak Sanusi jerit dan hendak menetak makhluk tersebut. Malangnya, ketika itu juga makhluk itu berjaya lepaskan diri dan terbang dari situ. Alhamdulillah, hanya setakat itu gangguan atau kemunculan makhluk tersebut di rumah kongsi Wak Sanusi. Walaupun begitu, Wak Sanusi sentiasa berjaga-jaga dan tetap mengamalkan solat dan bacaan doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan mistik. Okey, cukuplah setakat ini cerita seram dari siaran Puaka. Teruskan menyokong kami dengan menekan butang subscribe, like video-video kami serta share kepada kawan-kawan yang lain agar kami lebih semangat menghasilkan video-video dan cerita seram yang akan datang. Untuk itu, sekali lagi kami di Siaran Puaka mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah subscribe, like dan share channel ini. Jumpa lagi di episod kedua. Assalamualaikum.